Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Hayati binti Muhammad Zaki. Nombor matrik saya ialah 286347. Hai, saya Nur Balqis Hidayah binti Muhammad Yusof. Nombor matrik saya 285655. Hai, nama saya Fatini Alia binti Baharudin. Nombor matrik saya 286888. Hai, saya Lisa. Nombor matrik 284721. Hai, nama saya Nur Izzah binti Mak Razi. Nombor matrik 286207. Kami Ingin Menerangkan Apa itu POLC? Okey kawan-kawan, hari ni Yati nak cakap tentang planning iaitu perancangan. Perancangan ni merupakan pelan tindakan untuk mencapai matlamat iaitu dengan adanya perancangan dapat menentukan matlamat organisasi dan juga menentukan cara untuk mencapainya. Perancangan ni terdiri kepada 3 aspek iaitu komitmen, melaksanakan keputusan dan delegasi kepada orang lain. Untuk yang pertama ialah komitmen. Komitmen yang serius bagi mengambil tindakan untuk beralih dari kedudukan semasa ke kedudukan yang lebih jauh iaitu matlamat kita. Oleh itu, kita perlu berusaha untuk mencapai matlamat yang kita inginkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najmi ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa an laisa lil insana illa ma sa'a, yang bermaksud dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga adalah delegasi kepada orang lain. Delegasi ini merujuk kepada pemindahan tanggungjawab untuk tugas-tugas tertentu daripada seseorang kepada orang lain. Sebagai contoh, dari perspektif pengurusan, delegasi berlaku apabila pengurus memberikan tugas khusus kepada pekerja mereka. Okey, bagi perancangan dari perspektif Islam pula, ia memerlukan 4 prinsip asas iaitu yang pertama, berfikiran ke hadapan berdasarkan pengalaman lepas, iaitu perlu membina apa yang telah dijalankan pada masa lalu. Okey, seterusnya penggunaan sumber secara rasional iaitu dengan mengenal pasti sumber yang berpotensi. Di samping itu, adakan perundingan sebelum membuat keputusan iaitu dengan mencari maklumat, nasihat dan perundingan bersama. Dan akhir sekali, terapkan keadilan kepada orang lain dengan keseimbangan dalam memberikan tugas. Oleh itu, untuk memastikan pengurusan yang berjaya, kita memerlukan perancangan terutamanya dalam persekitaran yang bergerak pantas, sentiasa berubah dan kompleks yang kita diami. Sebagai contoh, perancangan yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak kejadian yang telah dilalui oleh baginda. Kita boleh lihat dalam tindakannya yang dirancang dengan teliti dan bergerak untuk menyampaikan akidah Islam kepada dunia. Jadi kita boleh jadikan contoh dalam kehidupan seharian kita. Hai, saya Tini. Saya ingin menerangkan apa itu organizing atau organisasi. Pengorganisasi ini boleh ditaktifkan sebagai satu proses yang memulakan pelaksanaan rancangan dengan menjelaskan pekerjaan, perhubungan kerja dan menggunakan sumber secara berkesan untuk mencapai sesuatu matlamat yang dikenal pasti dan diinginkan dalam sesebuah organisasi itu. Organisasi juga adalah satu proses menyelaras usaha manusia, mengumpulkan usaha manusia, mengumpulkan sumber dan mengintegrasi kedua-duanya ke dalam satu secara keseluruhan untuk digunakan bagi mencapai objektif atau matlamat yang ditetapkan. Hal ini kerana pengorganisasian ini ialah fungsi pengurusan iaitu seperti menyelaras atau menyusun sesuatu secara logik dan teratur. Contohnya di sini, sebuah organisasi ini membuat pembahagian kerja yang rasional kepada setiap kumpulan dan mengikat jawatan yang mewakili setiap kumpulan. Organisasi yang dikatakan sebagai fungsi pengurusan ini membawa maksud kepada wujudnya struktur organisasi dengan kaki tangan yang sesuai. Seterusnya, mereka membentuk peranan yang khusus untuk menghapuskan kekaburan atau perkara yang tidak jelas dalam organisasi.
Selain itu, fungsinya ialah untuk mentakrifkan perhubungan antara kaki tangan untuk kerjasama yang produktif. Akhir sekali ialah menjelaskan kuasa dan tanggungjawab untuk keputusan dan pengelompokan logik aktiviti. Oleh itu, apa yang dapat saya simpulkan berkenaan organizing ini ialah dalam erti kata lain terdapat dua maksud organisasi. Yang pertama, perorganisasian ni sebagai satu proses dan yang kedua, perorganisasian ni sebagai struktur hubungan. Itu saja daripada saya. Ha, kawan-kawan, masih semangat lagi tak nak dengar? Jom kita masuk kepada huruf yang ketiga iaitu L. Siapa tahu L ni agak-agaknya nak menerangkan dan melambangkan apa ya? Okey, tak apa. Sini Balkis terangkan. L ialah leading yang bermaksud mengetuai, memimpin atau senang cerita kita panggil ketua. Ha, jelas tak? Okey, baiklah. Macam ni. Pemimpin ialah individu yang mana mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan mengetahui individu lain dalam sesebuah organisasi atau pertubuhan. Dalam perspektif Islam pula, pemimpin bukan sahaja mereka yang bertanggungjawab menjalankan urusan pentadbiran dengan baik dan cemerlang, tetapi hendaklah menjadi contoh kepada orang lain serta simbol kepada masyarakat di dalam semua gerak-gerinya, perkataan, perbuatan dan tindakannya. Nak jadi pemimpin ni bukannya senang tau. Perlu ada ciri-ciri kepimpinan yang tersendiri. Sebenarnya banyak ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin. Tapi hari ni Baki nak cerita 3 je. 3 ciri-ciri ni adalah ciri-ciri yang utama yang mana perlu ada dalam diri seorang pemimpin tersebut. Okey, yang pertama ialah berani. Kenapa pemimpin kena berani? Mestilah kena berani sebabnya sebagai seorang pemimpin, kita perlulah berani untuk membuat keputusan dan mengambil risiko terhadap apa jua yang kita jadi. Bukan berani ambil risiko je tau, pemimpin perlu berani dalam banyak aspek. Contohnya macam berani menegur orang bawahannya sekiranya orang bawahannya melakukan kesalahan. Yang kedua, berani untuk tegas dengan orang bawahannya, terutamanya dalam hal-hal yang melibatkan keagamaan. Contohnya macam kalau pekerjanya tidak solat. Takkan kita sebagai pemimpin nak biar je kan? Mestilah kita kena tegur. Kalau kita tegur orang bawahan kita, bukan bermakna kita tak suka kepada dia, tetapi kita sayang kepada dia. Dan kita hendak menjadikan organisasi kita ialah organisasi yang berjaya dan mematuhi semua aspek. Apabila seseorang pemimpin menjadi tegas, ianya tidak bererti yang pemimpin hendak membuli kita ataupun berlagak menggunakan kuasa yang ada, tetapi tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk meneguhkan lagi organisasinya. Jadi kepada pekerja-pekerja, janganlah kita salah faham terhadap pemimpin kita kerana dia hanya mahukan yang terbaik untuk dirinya, untuk pekerja dan untuk organisasi. Baiklah, jom kita pergi ke ciri yang kedua. Apa ya yang kedua? Mahir dalam perancangan strategik. Penting sangat ke seseorang pemimpin itu mahir dalam merancang? Ya, sangat penting kerana perancangan yang dibuat itulah penentu kepada kejayaan dan kemajuan sesebuah organisasi. Pemimpin yang mahir dalam merancang akan mempunyai kemampuan untuk menjangka trend jauh lebih awal daripada pesaing-pesaingnya. Kemahiran berfikir ini juga dapat mengelakkan daripada membuat pemilihan yang salah. Dengan ini, organisasi yang dipimpin akan mencapai kecemerlangan dan mencapai segala yang dirancang. Cuba bayangkan apa yang akan jadi sekiranya pemimpin kita tidak mempunyai kemahiran dalam merancang. Adakah organisasi kita akan berjaya atau maju seperti organisasi lain? Baiklah, sekarang kita dah sampai kepada ciri-ciri yang ketiga iaitu yang terakhir. Yang terakhir ialah adil dan saksama. Pemimpin yang bersikap adil biasanya lebih disenangi dan dihormati oleh pekerjanya atau pengikutnya. Macam mana kita nak bersikap adil ya? Baiklah, begini. Kita ambil satu contoh situasi. Contohnya dalam situasi seseorang pekerja ni membuat kesalahan. Adil ke kalau kita terus menghukum dia tanpa mengetahui sebab-sebab dia?
Jadi di sini kita perlulah membuat penilaian terlebih dahulu. Kemudian kita perlulah memahami situasi yang berlaku. Dan yang terakhir, barulah kita membuat pemilihan sama ada perlu dihukum ataupun tidak. Untuk menjadi adil juga, pemimpin tidak seharusnya bersikap memilih kasih. Contohnya, pemimpin hanya melebihkan orang yang disuka je. Pekerja lain hanya dibiarkan begitu sahaja, terutamanya pekerja yang lemah. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, kita bukan sahaja bertanggungjawab untuk memimpin organisasi kita, tetapi kita juga bertanggungjawab dalam memberi tunjuk ajar dan membimbing mereka supaya menjadi lebih mahir dan berkeyakinan dalam melaksanakan tugas yang diberi. Dah faham ke belum? Nak teruskan lagi tak? Tapi kan, kalau nak cakap bab kepimpinan ni memang banyak. Sebabnya terlalu meluas skopnya. Jadi, jom kita sambung kepada huruf yang keempat. Dipersilakan. Yang terakhir ialah controlling. Controlling itu ialah pengawalan. Pengawalan adalah salah satu fungsi pengurusan yang penting buat syarikat. Dalam proses pengawalan ini ataupun memantau, dapat melihat hasil kerja pihak pegawai bawahan dalam menjalankan kerja yang telah dirancangkan oleh pihak atasan. Dalam erti kata lain, pengawalan didefinisikan sebagai langkah memastikan setiap gerak kerja yang dilakukan mengikut seperti apa yang telah dirancang. Pengawalan juga memastikan sumber-sumber syarikat digunakan secara berkesan dan cekap untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, fungsi mengawal pengurusan adalah berkaitan dengan pelaksanaan amanah dalam membandingkan matlamat hasil yang diharapkan itu dengan hasil sebenar demi melakukan tindakan pembetulan yang diperlukan. Amanah adalah nilai yang sangat penting dalam Islam. Mengawal dalam Islam tidak boleh melanggar prinsip asas syariah seperti akidah syariah dan akhlak. Oleh itu, ada beberapa pendekatan untuk mengawal aktiviti di dalam sesebuah syarikat. Yang contohnya, pendekatan perundangan. Syarikat boleh menyediakan undang-undang asas untuk menyemak aktiviti dan prestasi setiap pekerja. Yang kedua, kita boleh membuat pendekatan sosial. Seperti kita boleh menyediakan sistem ganjaran buat sesiapa sahaja pekerja yang mempunyai prestasi yang meningkat untuk membimbing dan dijadikan inspirasi oleh pekerja lain supaya lebih bersemangat dan komited dalam melakukan setiap pekerjaan. Seterusnya, pihak atasan juga boleh berkomunikasi dan mencipta persefahaman bersama antara mereka dan pekerja mengenai matlamat strategik, seperti mengadakan mesyuarat di antara pengurus dan pekerja bagi menyuarakan pendapat masing-masing serta membentangkan hasil kerja yang telah dibuat. Yang terakhir ialah mewujudkan sistem pelaporan seperti kawalan kualiti dan kuantiti, kawalan belanjawan dan perbelanjaan. Contohnya, membandingkan keputusan sebenar dengan sasaran dan laksanakan langkah pembetulan apabila penyelewengan berlaku. So, saya Lisa akan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang kawan-kawan saya cakap. Okey, untuk perancangan ni secara umum ditakrifkan suatu bentuk kegiatan yang berlakunya terkoordinasi demi mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu panjang. Sehinggakan dalam perancangan akan terdapat pelbagai kegiatan pengujian dalam beberapa pencapaian iaitu menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasiti, menentukan tujuan pencapaian dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Yang kedua pula iaitu organizing, pengorganisasian. Organisasi merupakan pengaturan dan penyusunan bahagian-bahagian tertentu hingga menjadi satu kesatuan, aturan serta pelbagai perkara yang akhirnya akan menjadi satu kesatuan yang teratur dan gabungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, leading iaitu pengarahan. Secara umum adalah keinginan seseorang untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan peribadi ataupun kekuasaan jabatan secara efektif pada tempoh yang ditetapkan demi kepentingan jangka masa panjang perusahaan. Pengarahan adalah suatu fungsi kepimpinan pengurusan untuk meningkatkan kualiti.
Yang terakhir, controlling iaitu pengawasan. Pengawasan adalah menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap pelbagai masa berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Ia juga mendidik para kaki tangan pekerja mereka untuk menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan yang akan berlakunya kerugian yang tidak diinginkan.